Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat. Baiklah, masih bersama dengan cikgu dalam subjek Bahasa Melayu tahun 2. Untuk kali ini, tajuk pembelajaran kita ialah Asal Usul Nama Baling Kedah, Kemahiran Membaca. Murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1. Tema kita ialah kebudayaan kita. Tajuk Asal Usul Nama Baling Kedah. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 76. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir PDPR, murid-murid dapat menyatakan nilai murni dari teks yang dibaca. Cikgu ulang semula. Di akhir PDPR, ini adalah objektif kita hari ini. Di akhir PDPR, murid-murid dapat menyatakan nilai murni dari teks yang dibaca. Baiklah murid-murid, dah buka buku teks belum? Jika dah buka, ini adalah paparan buku teks kamu. Asal usul nama baling Kedah. Jadi diberi di sini petikan dan soalan yang perlu kamu jawab. Jadi hari ini adalah berkenaan nilai murni. Jadi sebelum kita teruskan pembelajaran kita hari ini, cikgu nak terangkan kepada kamu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan nilai murni. Baiklah murid-murid, apa maksud nilai murni? Nilai murni adalah perlakuan, perbuatan atau sikap baik yang dapat diambil dari lagu, cerita, filem, buku dan lain-lain. Cikgu ulang semula. Nilai murni ini adalah perlakuan, perbuatan atau sikap baik yang dapat diambil dari lagu, cerita, filem, buku dan lain-lain. Okey, ini adalah contoh nilai murni. Contoh nilai murni yang pertama, kerajinan. Kerajinan ini adalah usaha berterusan dalam melakukan sesuatu. Okey, yang kedua, berusaha. Berusaha ni bermaksud gigih dan tekun dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, berani. Berani ni sanggup menghadapi sesuatu cabaran. Yang keempat, baik hati, mengambil berat terhadap perasaan orang lain. Kemudian bekerjasama. Bekerjasama ni adalah nilai yang dilakukan secara bersama-sama. Seterusnya, ikhlas. Ikhlas ni tidak mengharapkan apa-apa balasan. Okey, seterusnya, keadilan. Keadilan ni keputusan yang sama dan tidak berat sebelah. Baik, kesabaran. Tenang dalam menghadapi sebarang ujian. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, bersyukur. Bersyukur ni kita menghargai sesuatu apabila menerima kebaikan. Sebenarnya ada banyak lagi nilai murni. Jadi di sini cikgu bagi contoh saja. Ada banyak lagi, contohnya ialah bertanggungjawab, apa lagi? Taat, tolong menolong. Banyak lagi. Baiklah, jom kita kembali semula buku teks kamu tadi, muka surat 76. Jadi asal usul nama baling. Baik, sebelum tu cikgu nak bawa kamu ke baling sekejap. Okey, kamu tonton video ni. Kredit video ni cikgu berikan kepada Muhammad Nazadi Malik dalam YouTube channel beliau. Okey, jom kita pergi ke baling.
Baik, murid-murid, cikgu dah bawa kamu ke baling. Jadi apa yang kamu dapat lihat kat baling tu? Jadi kat baling ni apa yang kamu dapat tonton dalam televisyen tadi, banyak hijau, banyak pokok hijau dan gunung ganang. Semuanya hijau. Tenang je kita tengok kan. Jadi jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, asal usul nama baling Kedah. Jadi kemahiran kita pada hari ini adalah membaca. Jadi sebelum kita membaca, cikgu ingatkan kamu untuk tengok dahulu pada tanda baca di dalam petikan ni. Cuba kamu tengok di sini, tanda baca koma adalah berhenti sementara dan tanda baca noktah. Noktah adalah berhenti. Baiklah, cikgu nak kamu baca sama-sama dengan cikgu. Jom kita mula. Menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam. Selepas beberapa tahun, pokok manggis, langsat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba, sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun, kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Petani-petani itu telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Ban Lin, yang bererti kampung kera dalam bahasa Siam. Lama-kelamaan, perkataan Ban Lin menjadi baling. Baik, kamu faham tak apakah yang dimaksudkan dalam petikan ni? Petikan ni diceritakan asal usul nama baling. Macam mana dapat nama baling ni? Sebenarnya nama baling ni daripada perkataan bahasa Siam. Itu kera tu. Kera tu dalam bahasa Siam Ban Lin. Bila dah sebut lama-sama Ban Lin, dah last jadi baling. Itu ceritanya. Baik, cikgu nak kamu baca. Cikgu nak kamu baca semula petikan ni. Boleh? Okey, cikgu tunjuk dengan penunjuk mouse ni. Kamu baca.
Baiklah, cikgu harap kamu baca petikan ni ya. Jangan malas. Baik, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan menjawab soalan. Jadi diberi di sini adalah pernyataan dan nilai. Kotak yang tengok kat bawah ni, kotak ni. Jadi di sini pernyataan adalah berdasarkan perkataan yang telah diwarnakan dengan warna ungu dalam petikan asal usul nama baling Kedah tadi. Okey, yang pertama, mereka membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam ni dah pernyataan yang kedua. Jadi kita tengok yang pertama dulu, nilai. Apakah nilai daripada pernyataan tadi? Nilai yang diberi adalah bekerjasama. Di sini dia dah bagi dah nilai bekerjasama. Tengok ni. Kata kunci dia membantu. Baik, cikgu bagi contoh mudah kerjasama ni macam mana. Contohnya masa membersihkan kelas kamu. Jadi bila semua murid buat bekerjasama, jadi kerja tu jadi mudah dan ringan. Itu maksudnya bekerjasama. Okey, kita teruskan dengan pernyataan yang kedua. Mereka bekerja siang dan malam. Apakah nilai yang sesuai yang perlu kita letak pada pernyataan mereka bekerja siang dan malam ni? Okey, jawapannya adalah rajin. Rajin adalah nilai yang sesuai berdasarkan pernyataan bekerja siang dan malam. Okey. Seterusnya adalah para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Jadi nilai yang sesuai adalah tekun berusaha. Jadi mereka ni fikir macam mana nak menghalau kera-kera ni daripada kacau apa? Kacau pokok buah yang mereka tanam tadi. Jadi macam mana kita nak cari nilai? Kita kena tengok pernyataan yang diberi ni. Okey. Jadi kalau di sini contoh tak ada pun yang berwarna ungu ni, kita kena baca kesemua sekali petikan ni atau cerita ni, kita faham. Dari pemahaman kita itulah kita cari nilai. Okey, murid-murid boleh faham macam mana kita nak cari nilai dalam petikan atau cerita yang diberi. Okey, untuk tugasan kamu pada hari ini, tugasannya adalah buka buku aktiviti jilid 1. Buku aktiviti jilid 1, buka muka surat 87 dan 88. Cikgu nak kamu buat sekarang. Okey, boleh buat sekarang. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan dan bincangkan jawapan bagi buku aktiviti yang telah kamu siapkan tadi. Jadi sebelum kamu meneruskan menonton video ni, cikgu nak kamu pausekan sekejap video ni, kamu jawab dulu, kemudian kamu sambung balik video ni untuk semak jawapan. Okey? Baiklah, murid-murid dah jawab belum soalan tadi? Kalau dah jawab, boleh teruskan menonton video ni. Ini adalah buku aktiviti kamu muka surat 87 tadi. Betul kan? Jadi pastikan anda cuba jawab dahulu sebelum sambung menonton video ni. Penting. Jadi dari situ kamu boleh uji diri kamu dan kamu boleh menilai tahap kefahaman kamu terhadap cerita Sang Lebah dan Sang Keluluk ni. Okey, jom sama-sama bincang jawapan dengan cikgu. Baik, arahan. Jadi penting untuk kamu baca arahan dahulu sebelum menjawab soalan. Jadi arahan dia, baca cerita, kemudian nyatakan nilai yang diperoleh berdasarkan frasa yang berhuruf tebal. Jadi di sini kamu kena cari nilai daripada frasa yang ditebalkan ni, yang warna dia hitam pekat ni. Okey, yang pertama sini, sedang bekerja dengan tekunnya. Esok kita berlumba. Tebuan boleh menjadi pengadilnya. Mengangkat selebah dan tidak sombong lagi. Ada
5 di sini. Jadi kelima-lima frasa ni kamu kena terjemahkannya kepada nilai. Okey murid-murid, yang pertama jawapannya adalah rajin. Sedang bekerja dengan tekunnya, rajin. Baik, nilai yang kedua adalah berani. Esok kita berlumba. Ni siapa yang cabar siapa ni? Sang lebah cabar sang keluluk ni. Sang lebah cabar sang keluluk ni. Jadi dia sangat berani. Okey, tebuan boleh menjadi pengadilnya. Nilai di sini mempercayai kawan. Sang keluluk ni bagi kepercayaan dekat kawannya untuk menjadi pengadil. Baik, nilai yang keempat adalah baik hati. Baik hati ni merujuk sini mengangkat sang lebah. Kenapa? Apa yang terjadi kepada sang lebah? Sang lebah dia terlanggar pokok kerana terbang terlalu laju. Okey. Walaupun sang lebah ni dah cabar sang keluluk ni, tapi sang keluluk ni tetap baik hati untuk tolong sang lebah. Baik murid-murid, nilai yang terakhir ialah insaf. Insaf ni tidak sombong lagi. Merujuk kepada sang lebah ni, dia tidak akan sombong lagi. Daripada dia berlagak dah jadi baik. Jadi dia dah insaf. Okey murid-murid, sama tak jawapan yang kita bincang ni dengan apa yang kamu jawab? Kamu boleh tanda sendiri, boleh tanda dengan pen merah berdasarkan jawapan yang kamu tulis tu. Kalau salah, kamu tulis jawapan yang betul pada buku kamu. Boleh? Okey, seterusnya kita akan berbincang muka surat apa ni? Muka surat 88. Pastikan anda cuba jawab dahulu sebelum sambung menonton video ni macam tadi jugalah. Jadi kamu jawab dahulu dan kita sama-sama bincang jawapannya. Okey. Arahannya adalah baca cerita, sama macam tadi, baca cerita, kemudian kenal pasti dan nyatakan nilai yang diperoleh. Jadi di sini kamu dapat lihat tiada pun perkataan yang diwarnakan terang tadinya. Di sini dia nak kamu kenal pasti sendiri. Kenal pasti sendiri berdasarkan cerita harga segelas susu ni. Baik murid-murid, jom kita bincang jawapan sama-sama. Okey, jawapan yang pertama atau nilai yang pertama di sini adalah rajin. Rajin ni merujuk kepada Farhan yang selalu menolong ibunya menjaja kuih atau menjual kuih. Okey. Dan nilai yang kedua adalah baik hati, merujuk kepada kanak-kanak perempuan ni yang bagi Farhan segelas susu. Kerana masa tu Farhan dia dahaga penat selepas menjual kuih tadi. Okey. Nilai yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas ni apabila Farhan nak bayar susu tu, kanak-kanak perempuan tu kata tak payah, dia tak mengharapkan bayaran. Itu adalah keikhlasan. Nilai ikhlas. Baik, nilai yang keempat adalah reda. Reda ni adalah merujuk kepada kanak-kanak perempuan tadi yang dah meningkat dewasa tetapi dia mengalami penyakit kulit. Dia reda apa yang terjadi kepadanya. Baiklah, seterusnya adalah berusaha. Perempuan tadi dia berusaha macam mana nak merawat penyakit kulit yang dihadapinya. Okey, antaranya adalah dia pergi ke hospital pakar. Masa tu dia pergi ke hospital pakar sehinggalah pulih. Nilai yang terakhir dalam petikan ni atau cerita ni adalah menghargai pertolongan. Okey, menghargai pertolongan ni merujuk kepada Farhan yang merawat perempuan tu sehingga pulih tetapi tak dikenakan bayaran pun. Dia bagi satu keping kad yang tertulis inilah harga segelas susu. Farhan dia menghargai pertolongan yang pernah
perempuan tu buat masa kecil dulu, ingat lagi tak? Dia cerita perempuan tu pernah bagi dia susu ketika Farhan dahaga. Okey, itu kisahnya. Betul tak apa yang kamu tulis dan apa yang kita bincangkan di sini? Jadi macam tadi juga, kamu boleh tanda dengan pen jawapan yang betul atau salah. Boleh tanda. Jika salah, kamu buat pembetulan, kamu tulis tepi jawapan kamu tu dengan jawapan yang betul. Okey, murid-murid, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Sekian sahaja PDPR kita hari ini. InsyaAllah jumpa lagi untuk sesi PDPR akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel cikgu. Bye-bye.